Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita nikmat iman dan Islam, dan alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan pelajaran hafazan hafazan dan kefahaman. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membaca bersama-sama serta menghafaz maksud dan kefahaman surah daripada surah Al-Alaq. InsyaAllah pada hari ini kita akan membaca dengan menggunakan murattal hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Alhamdulillah telah membaca surah Al-Alaq menggunakan murattal hijaz. Jadi insya-Allah kita akan melihat apakah kandungan, maksud dan kefahaman yang ada di dalam surah Al-Alaq. Kita lihat kefahaman surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini diturunkan di Mekah. Diturunkan di Mekah, yang mana Ustaz mengatakan sebelum ni bahawa ayat apabila turun di Mekah dan diturunkan sebelum hijrah dinamakan surah Makkiyah. Surah diturunkan di Mekah. Mengandungi 19 ayat. Surah Al-Alaq ini mengandungi 19 ayat. Surah Al-Alaq bermaksud darah beku. Al-Alaq, darah beku. Surah wahyu yang pertama yang diturunkan. Surah Al-Alaq ini merupakan surah yang pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad di Gua Hira. Surah Al-Alaq yang saya telah ceritakan kepada kamu sebelumnya.
Kita lihat sedikit intisari surah Al-Alaq. Kita punya intisari isi di dalam surah Al-Alaq. Yang pertama, hanya Allah yang Maha Esa dan berkuasa, yang wajib disembah. Maknanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang kita wajib sembah. Sebab Allah Ta'ala mempunyai sifat kesempurnaan, sifat kamalat, sifat kekuasaan yang wajib semua makhluk yang berada di dunia ini mengakui bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia adalah sebaik-baik kejadian dan dikurniakan dengan berbagai-bagai keistimewaan. Manusia yang Allah Ta'ala jadikan mempunyai keistimewaan yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Kita lihat dari segi diri kita, Allah Ta'ala menjadikan setiap anggota mempunyai keistimewaan yang tertentu yang kita tidak boleh bandingkan dengan kejadian ciptaan yang lain. Kan, kalau ciptaan manusia mesti ada cacat celah, mesti ada perkara yang buruk yang kita boleh cari. Tetapi kalau kejadian ciptaan Allah sempurna, kita tidak dapat melihat cacat dari segi ciptaan Allah. Jadi di dalam diri kita ni ada keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan berbanding dengan ciptaan-ciptaan makhluk lain seperti binatang. Contoh, kita diberikan akal, untuk berfikir, manakala haiwan tidak berakal, kan? Itu contohlah. Terusnya, yang ketiga, manusia biasanya lalai dari mengingati Allah apabila leka dengan kemewahan hidup di dunia. Yang ni Allah Ta'ala cerita kepada kita, manusia ni kalau dia hidup mewah, dia kaya, kebanyakan lalai daripada mengingati Allah. Apabila mendapat kesusahan, maka dia akan kembali kepada Allah, kan? Seperti mana apa kita mengetahui, kan, Nabi kata apa? Al-imanu yazid wa yanqus. Iman ni dia boleh berkurang dan boleh bertambah dan boleh berkurang, kan? Bertambah apabila dia melakukan ketaatan, melakukan kebaikan wa yanqus, dan berkurangan apabila melakukan kemaksiatan, kan, kesalahan, dosa dan sebagainya. Kemudian pengajaran surah, kita hendaklah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Kita wajib, kita hendaklah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Ini kita kena yakin bahawa Al-Quran lah menjadi panduan hidup, menjadi lampu suluh untuk kita menjauhkan diri daripada kesesatan, kan, dan untuk menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang boleh menyesatkan kita. Lebih-lebih lagi kita berada sekarang ini di akhir zaman, yang mana banyak cabaran-cabaran yang perlu kita lalui. Kedua, kita wajib mematuhi perintah Allah dalam semua perkara. Maknanya perkara yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, kita mesti melakukan, kan, walaupun dalam keadaan kita malas sekalipun, kita wajib jalankan
tunaikan perintah Allah. Seperti mana contoh solat 5 waktu, kan? Kita perlu mematuhi, wajib patuh pada perintah Allah untuk kita mendapat iman yang kuat dan takwa yang tinggi kepada Allah. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang paling baik berbanding makhluk-makhluk lain, kan? Dalam pengajaran dalam surah Al-A'raf ni, Allah Ta'ala nak beritahu kita lebih hebat daripada makhluk-makhluk yang lain. Tetapi dalam masa yang sama, dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala mengatakan bahawa walaupun kita manusia ni sebaik-baik kejadian, tetapi sekiranya manusia dia tidak menggunakan akal yang diberikan oleh Allah, kan, maka dia boleh melakukan perkara-perkara yang lebih hina lagi daripada binatang, kan? balhum adal, bahkan mereka ini, manusia ini lebih sesat lagi, lebih hina, lebih jahat lagi daripada binatang. Seperti mana kes pembuangan bayi, kan? Bayi dibuang dalam tong sampah, bayi dibuang, diletakkan di stesen bas. Ini merupakan perkara-perkara yang Allah Ta'ala mengatakan manusia ini lebih teruk, lebih jahat lagi daripada binatang. Binatang pun sayangkan anaknya, apatah manusia, kan? Manusia tak sayang, mana lebih teruk daripada binatang. Yang keempat, kita dilarang bersifat sombong dan melupakan Allah. Jadi bila Allah Ta'ala beri kita kemewahan, kenikmatan dan kehebatan, maka kita jangan sombong, jangan kita sombong dan kita lupa kepada Allah. Itulah pengajaran daripada surah Al-Alaq. Jadi alhamdulillah, kita dah habis dah surah Al-Alaq ni. Jadi Ustaz nak antum semua hafal surah Al-Alaq dan kefahaman dan intisari surah, jumlah surah Makkiyah atau Madinah. Nanti boleh hantar kepada Ustaz rakaman tersebut, secara voice ataupun video. Wallahu alam, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.